المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وشارحه رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومكم وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. آمين. ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهر. قوله ولا بالأبيض الأمهر النفي منصب على القيد وهو الأمهر. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wala bil abyadil amhaq, maksudnya tidak terlalu putih yang pucat maksudnya. Karena itu disebut an-nafyu munsabbun 'ala al-qaidi wa huwa al-amhaq. Jadi nafi di sini diqaidkan dengan amhaq. Maksudnya bukan dinafikan putih, Nabi putih. Cuma dinafikan pada amhaq ni maksudnya syadidul bayad. Maksud amhaq apa dia? Ai asyadidul bayad bihaitsu yakunu qaliyan 'anil humrati wan nur. Itu maksud amhaq. Maksudnya putih pucat. Yang dinafikan pada Nabi adalah pucat tersebut, bukan putih. Karena Nabi putih. Jadi yang dinafikan padanya adalah amhaq. Kan itu diletakkan qaid al-amhaq. Tamam? Fala yunafi, jadi putih yang sunyi daripada merah, kemerahan dan juga cahaya. Itu yang dinafikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yunafi annahu abyadu mashrabin mushrabun. Fala yunafi annahu abyadu mushrabun bi humratin kama fi riwayatin ya'ti ba'daha. Jadi tak dinafikan bahawa Rasulullah putih kemerah-merahan. Mushrabun bi humrah maknanya putih kemerah-merahan. Kama fi riwayatin ya'ti ba'daha. Nanti akan datang riwayat tersebut. Terus. Wusifa launuhu bi shiddatil bayad fi ba'd riwayat khabar al-Bazzar an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kana shadidal bayad. Jadi ada riwayat yang menyebut bahawa Rasulullah terlalu putih. Seperti sebutan kana shadidal bayad. Adalah Nabi sangat putih. Lagi? Khabar Tabrani an Abi Tufail ma ansa shiddata bayad wajhihi. Jadi ada dua riwayat. Riwayat Al-Imam Bazzar dan riwayat daripada Al-Imam Tabrani daripada Sayyidina Abi Hurairah dan Sayyidina Abi Tufail. Dan Abi Tufail kata ma ansa shiddata bayad wajhihi. Aku tidak pernah lupa putihnya wajah Rasulullah. Baik, apa makna sangat putih daripada Nabi tadi? Famahmulun 'ala al-barith wal lam'an kama yushiru ilayhi hadithun ka'anna asy-syamsa tajri fi hadithu kama yushiru ilayhi hadithu. Famahmulun 'ala al-barith wal lam'an kama yushiru ilayhi hadithu ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi. Nah, jadi dua hadis tadi, yakni kana syadidal bayad dengan ma ansa shiddata bayadi wajhihi, itu ditanggung dengan makna bariq wal lam'an. Maksud pada cahayanya wajah Nabi, bukan putih pucat. Bukan itu yang dimaksudkan. Tamam? Sebab ada hadis lain yang menyebut ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi. Seakan-akan matahari berjalan di atas wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena bercahayanya wajah Rasul. Dan kemudian riwayatul musannif fi jami'i amhaqun laysa bi abyad waham. Na'am. Kama qalahu Iyadu Kadawudi أو مقلوبة كما ذهب إليه الحافظ بن حجر أو مؤولة بأن المهق قد يطلق على الحمرة كما نقل عن رؤبة وغيره. Tamam. Dalam riwayat Al-Imam Tirmizi dalam Jami', ini Jami' Tirmizi, hadis dalam Jami' pun ada juga diriwayatkan amhaq laisa bi abyad. Ada riwayat tersebut. Waham kata Al-Imam Al-Bajuri. Kama qalahu Iyad Kadawudi. Karena Imam Qadi Iyad mengatakan riwayat yang sebut kata Rasulullah seperti yang dalam Jami' Tirmizi, amhaq laisa bi abyad. Terbalik. Patutnya abyad laisa bi amhaq. Tiba-tiba sebut amhaq laisa bi abyad. Hada waham. Waham pada rawi seperti yang disebut oleh Imam Qadi Iyad. Au maqlubah. Maqlubah maksudnya terbalik ni. Patutnya abyad laisa bi amhaq. Tapi riwayat ni maqlub. Disebut amhaq laisa bi abyad. Terbalik. Kama dhahaba ilaihi al-Hafiz Ibnu Hajar. Imam Hafiz Ibnu Hajar kata hadis ni bukan waham, maqlub. Balik.
au muawwalah, ataupun yang ketiga pandangannya ditakwilkan. Bi anna al-mahaq qad yutlaqu 'ala al-humrah kama nuqila 'an ru'bah wa ghairihi. Ataupun mahaq yang dimaksudkan dalam hadis ni maknanya ditakwilkan dengan maksud humrah. Nah, boleh juga maksud tersebut. Faham? Jadi ada tiga pandangan kalau bagi kita baca kitab Al-Imam Tirmizi dalam Jami' Tirmizi, bila jumpa riwayat amhaq laisa bi abyad, jadi jawapan dia kita telah dapatkan di dalam kitab ini. Bagaimana nak memahami hadis tersebut, adakah bercanggah dengan syama'il? Ada pandangan pertama kata waham. Itu yang paling kuat sekali dipilih oleh Al-Imam Al-Bajuri. Seperti pandangan Al-Imam Qadhi Iyad atau Al-Dawudi, Imam Dawudi. Atau maklubah, kerana dia terbalik. Patutnya abyad laisa bi amhaq. Tapi dalam riwayat Jami' amhaq laisa bi abyad. Atau muawwal, kita takwilkan dia dengan maksud humrah. Amhaq dengan mahaq dengan makna humrah. Terus. واعلم أن أشرف الألوان في هذه الدار البياض المشرب بحمرة. Naam. وفي الآخرة البياض المشرب بالصفرة. Nah, jadi ketahuilah kata Al-Imam Tirmizi, Al-Imam Bajuri, warna yang paling mulia di dalam dunia ini, fi hadhihi dar, dalam dunia ni, dar tu dunia, al-bayadul mushrabu bihumrah, putih kemerah-merahan. Manakala di akhirat nanti warna yang paling cantik adalah putih kekuning-kuningan. Ini ya apa ni? Yang saya nukil dalam kitab saya Syamil fi Qulasati Syama'il. Fa in qila من عادة العرب أن تمدح النساء بالبياض المشرب بصفرة كما وقع في لامية امرئ القيس وهذا يدل على أنه فاضل في هذه الدار أيضا. Kalau ada orang kata sebenarnya adat Arab memuji juga perempuan putih kekuning-kuningan. Enggak. Jadi apa ni seperti yang ada dalam kitab Lamiyah Imrul Qais. Jadi ini dalil menunjukkan bahawa warna putih kekuning-kuningan juga fadil. Maksudnya elok, comel, dimuliakan. أجيب بأنه لا نزاع في أنه فاضل فيها ولكن البياض المشرب بحمرة أفضل منه فيها. Naam. Tapi dijawab oleh para ulama, kita tak nafi bahawa warna putih kekuning-kuningan juga cantik dan kemuliaan padanya. Dengan warna kulit tersebut, tetapi warna putih kemerah-merahan lebih afdal daripada putih kekuning-kuningan. Lebih mulia daripada itu fiha, yakni fi darid dunia. Ketika di dunia. Baik, kenapa dibezakan antara dari dunia dengan daril akhirah pada warna kulit tadi? Wa hikmatu التفرقة بين هذه الدار وتلك الدار أن الشوب بالحمرة ينشأ عن الدم وجريانه في البدن وعروقه. عن الدم وجريانه. وجريانه في البدن وعروقه. Nah. Kenapa dibezakan? Hikmah dibezakan di antara kulit putih kemerah-merahan dengan putih kekuning-kuningan di akhirat. Anna syauba bil humrah yansha'u 'anid dami wa jarayanihi fil badani wa uruqih. Karena putih kemerah-merahan ini berlaku daripada darah. Dan juga aliran darah tadi yang berlalu yang ada pada badan kita dan juga melalui urat-urat di badan kita. Wa huwa minal fadalati allati tansha'u 'an aghdhiyati hadhihi ad-dar. Dan ini adalah terjadi daripada makanan yang kita makan menyebabkan jadi darah daging. Jadi darah, maka sebab tu kita nampak darah. Bagi orang yang kulitnya putih yang kemudian kemerah-merahan tadi, kerana darah ini terjadi daripada makanan yang dia makan dalam dunia ini. Jadi terus. Maka sesuailah di kulit tadi dijadikan putih kemerah-merahan. Wa amma الشوب بالصفرة التي تورث البياض صقالة وصفاء. وأما الشوب بالصفرة التي تورث البياض صقالة وصفاء. تعبيه كده sambung. فلا ينشأ عادة عن غذاء من أغذية هذه الدار. فناسب الشاب بالصفرة في تلك الدار. Nah. Jadi kalau yang putih kekuning-kuningan pula, dia terjadi allati turisu atau turasul bayadu siqalatan wa safaa, yang menjadikan warna putih tadi nampak macam bersih
dan sebagainya. Fala yansha'u 'adatan an ghidha'in min aghdhiyati hadhihi dar. Kenapa? Karena adatnya makanan di akhirat tidak akan menjadi darah daging kepada orang yang memakannya. Berarti kita di akhirat dalam syurga Allah Ta'ala, makanan dia tak akan jadi darah lagi. Dia tidak akan menjadi darah seperti makanan kita di dunia. Maka fanasaba asyaubu bisufrati fi tilka dar. Maka sesuailah di akhirat nanti kulit kita akan jadi putih ke kuning-kuningan. Itu maksudnya. Fadhahara anna syabha fi kullin min ad-dawaini bima yunasib. Jadi zahir di sini bahawa warna kulit yang bercampur tadi dengan putih ke kuning-kuningan, dengan putih ke merah-merahan di dunia dan di akhirat nanti, fi kullin min ad-darain bima yunasib, dengan apa yang munasabah dengannya. Munasabah di dunia makanan jadi ghiza, maka jadi darah. Makanan di akhirat, makanan tidak lagi jadi ghiza, maka tidak jadi darah daging kita. Maka jadilah warna kulit kita di akhirat kuning-kuningan, di dunia di akhirat ke putih, ke merah-merahan. Waqad jama'a Allah li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam baina al-ashrafaini wa lam yakun launuhu fi dunya ka launihi fi al-ukhra ya alla yafutahu ahadul husnain. Jadi Allah Ta'ala mengumpulkan kedua-dua kebaikan kepada Nabi SAW. Dan di akhirat, warna Nabi, kulit Nabi tidak akan sama dengan warna kulit Nabi di akhirat, di dunia. Maka untuk apa? Agar tidak terhilang daripada Nabi kedua-dua kebaikan. Di dunia Nabi dapat kulit yang tercantik, di akhirat juga Nabi dapat kulit yang tercantik. Intaha mulaqqasan minal Munawi wa Ibn Hajar. Kedua-dua mereka mensyarahkan Syama'il. Al-Munawi, Al-Imam Al-Munawi ada syarah Syama'il. Al-Imam Ibn Hajar juga mensyarahkan Syama'il. Ibn Hajar mana ni? Ibn Hajar Haytami. Ada mensyarahkan Syama'il. Sahibut Tuhfah. Dia boleh syarah Syama'il juga. Terus. Wala bil adami wala bil ja'dil qatar. Qawluhu wala bil adami. Wala bil adami. Wala bil adam maknanya pada rambut Nabi. Ini saya masuk berkenaan dengan ini warna kulit lagi. Kulit Nabi SAW. Wala bil adam maksudnya terlalu merah. Tadi putih, tidak pucat. Kemudian wala bil adam pula kulit merah sangat pula. Kulit terlalu merah. Wala bil ja'dil qatar, itu berkait dengan rambut. Dan rambut Nabi tidak kerinting. Nanti akan disyarahkan. Sekarang kita syarah wala bil adam. Apa maksud wala bil adam? Wala bil adami ay wala bil asmaril adam. Asmar maknanya merah, sangat merah. Ay syadidil udmati ay sumra. Ay syadidil udmati ay as-sumrati. Selepas ay ingat selepas ay Arabnya badal. Selepas ay Arabnya badal kepada sebelumnya. Wala bil asmaril adami, jadi dia Arab ay syadidil udmati. Ay as-sumrati. Wa adamu terus. Wa adamu bimadil hamzah asluhu a'dam bi hamzataini ala wazni af'al. Ubdilat tsaniyatu alifan. Tsaniyah apa dia? Fa tu. Fa tu ditukar jadi hamzah. Alif. Wa ulima mimma dzukir anna al-manfiya inma huwa shiddatu sumra. Fala yunafi itsbatu sumrati fil khabari al-ati. Jadi yang kita ketahui di sini anna al-manfiya inma huwa shiddatu sumrah. Jadi bila disebut wala bil adami, adam maksud daripada syadidus sumrah. Syadidu al-udmah. Jadi yang dinafikan adalah syiddatus sumrah, terlalu merah. Itu yang dinafikan. Tidak dinafikan adanya sumrah pada kulit Nabi. Kita tak dinafikan kulit Nabi kemerah-merahan. Yang dinafikan terlalu merah. Itu maksudnya. Terus. Lakin al-muradu biha al-humra. Lianna al-arab qad tutliqu ala kulli man kana kadhalika asmar. ومما يؤيد ذلك رواية البيهقي كان أبيض بياضه إلى السمرة. كان أبيض بياضه إلى السمرة. والحاصل jadi كان أبيض بياضه إلى السمرة maknanya kulit Nabi putih sebelum tu. لأن العرب قد تطلق على كل من كان كذلك أسمر. Jadi karena Arab mereka akan itlakkan kepada orang yang pada kulitnya tadi ada kemerah-merahan pun dipanggil asmar juga.
Nah, yang merah sangat pun panggil asmar kadang-kadang. Dan ada kemerah-merahan pun dipanggil asmar juga. Itu boleh jadi macam tu. Jadi dalam riwayat Imam Baihaqi disebut kana abyadha bayadhihi ila sumrah. Tak, baca je lain. Kana abyadun. Kana abyadun. Bayadahu ila sumrah. Itu. Kana huwa abyadha. Kana abyadun. Ataupun kana abyadha. Boleh takdirlah dengan kana huwa abyad. Kalau kata kana huwa abyadha. Jadi bayaduhu ila sumrah. Jadi lafaz lain dah. Dia jadi jumlah lain. Kana abyadha. Ini kana huwa abyad. Adalah Nabi SAW putih. Bayaduhu ila sumrah. Putihnya Nabi SAW tadi hampir kepada merah. Walhasil, terus. Hasil biasanya disebut oleh para ulama, kata guru kami yang mulia Maulana Syekh Ahmad Mamduh, ada ulama para ulama bezakan antara hasil, muhassil dengan muhassil. Al-hasil maknanya tafsil ba'da al-ijmal. Hasil maksudnya at-tafsil ba'da al-ijmal. Manakala muhassil, kalau disebut wal muhassil adalah al-ijmal ba'da at-tafsil. Jadi hasil ni istilah sebenarnya. Kalau kita nak terjemah wal hasil dan hasilnya kayak itulah. Hasil itu maknanya istilah para ulama. Hasil maksudnya al-tafsil ba'da al-ijmal. Maksudnya diperincikan setelah kita meringkaskan. Diterang secara ringkas sebelumnya dan ini diperinciannya. Jadi baru diperincikan. Tadi diterang secara ijmal. Sekarang diperincikan. Maksud kalau musannif pengarang tadi nak buat macam tu, dia akan tulis selepas dia ijmalkan pandangannya, disebutkan pandangan yang pelbagai, kemudian wal hasil, maksud sekarang dia nak perincikan. Faham? Tapi kalau dia sebut wal muhassil, maknanya kalam sebelum tu dah terperinci. Kemudian dia nak ijmalkan. Dia nak umumkan kalam tadi secara umum. Maka dia akan sebut wal muhassil. Jadi ada dua istilah yang digunakan oleh para masyayikh ketika mengarang kitab. Mereka akan tulis wal hasil dengan wal muhassil. Wal hasil, terus. Wal hasil anna al-murada bi sumrati umratun tukhalitu al-bayad. Naam. Wa bil bayad al-muthbit fi riwayat mu'zam as-sahabah ma yukhalitu al-humra. Bi anna al-muradu bis sumrati, anna al-murada bis sumrati humratun tukhalitu al-bayad. Jadi dimaksudkan dengan sumrah, hasilnya ni yang kita faham, kata Imam Bajuri, sumrah yang dimaksudkan dengan sumrah adalah kemerah-merahan yang bercampur dengan putih. Jadi merah yang bercampur dengan putih. Wabil bayadi al-musbiti fi riwayati mu'azzamis sahabah ma yuqalitul humrah. Manakala yang putih pula yang disebut dalam riwayat kebanyakan para sahabat adalah yang bermaksud dengannya yang bercampur dengan merah. Maksudnya gitu. Wa jama'a ba'duhum وجمع بعضهم بأن رواية السمرة بالنسبة لما برز للشمس كالوجه والعنق ورواية البياض بالنسبة لما تحت الثياب. Ulama ada sebagian yang gabungkan terus pandangan. Pandangan kata apa? Kenapa yang satu pandangan kata kemerah-merahan, yang ini kata putih pula? Macam mana dibezakan macam tu? Kata para ulama bi anna riwayat as-sumrah, karena riwayat yang sebut kemerah-merahan tadi bin nisbati lima baraza lisyams, yang zahir, baraza maksud zahara, yang zahir pada matahari, iaitu di kawasan tengkuk dengan kawasan wajah. Yang ni yang jadi kemerah-merahan karena kena matahari. Manakala riwayat yang kata putih pula bin nisbati lima tahta thiyab, yang putih tadi di bawah baju Nabi SAW. Yang tu yang putih. Faham? Jadi ada ulama yang gabungkan di antara riwayat tadi begitu. Warudda بأنه سيأتي في وصف عنقه الشريف أنه أبيض كأنما صيغ من فضة مع أنه بارز للشمس. Ada ulama rad pula pandangan tu, tak boleh dijamakkan. Kenapa? Karena ada riwayat sebut Nabi SAW punya tengkuk putih dan bersih. Nah tu kena matahari juga. Tak ada pun disebut macam merah ni. Jadi rad juga pandangan sebut. Jadi yang jamak tu pun dia rad juga. Jadi itulah. Ada yang ijmakkan, ada yang jamakkan, gabung antara pandangan tu kena rad balik. Salah.
Terus. تنبيه. قال أئمتنا يكفر من قال كان النبي أسود لأن وصفه بغير صفته في قوة النفي. قال أئمتنا يكفر من قال يكفر من قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أسود لأن وصفه بغير صفته في قوة نفيه فيكون تكذيبا به. Tamam? Kata para ulama kita ni tanbih, peringatan penting. Kata para imam kita, yakni dalam mazhab kita Syafi'i, dikafirkan. Yukaffir, maksud kita mengkafir. Yukaffar, yang lebih baiknya bacaan yukaffar. Yang ini dikafirkan sesiapa yang mengatakan bahawa Nabi SAW itu kulitnya hitam, kerana mensifatkan baginda Rasul dengan selain daripada sifatnya fi quwwati nafi, iaitu pada quwwatin nafi, seolah menafikan Nabi SAW, menafikan sifat Nabi yang kulitnya putih. Ketika kita menafikan tersebut fi quwwatin nafi, dia tak sebut nafi, fi quwwatin nafi. Nah, siapa yang kata kulit Nabi hitam, maka dia telah mensifatkan Nabi dengan selain daripada sifat Nabi SAW. Nah, fi quwwati nafihi, dia seolah menafikan. Quwwati nafi ini maksud kita terjemah dengan seolah menafikan. Fayakunu takdziban bihi, kerana akan menjadi seolah kita menipu ataupun melakukan penipuan terhadap Nabi SAW. Wa minhu yu'khadhu anna kulla sifatin ulima thubutuha lahu bitawatur kana nafyuha kufran lil'illati al-madhkurah. Jadi diketahui daripada sini, daripada dalil daripada apa ni yang disebutkan oleh para masyayikh, para ulama kita ini, semua sifat yang diketahui sabitnya tadi dengan tawatur. Contoh seperti warna kulit Nabi SAW, rambut Nabi SAW yang telah diketahui secara tawatur, kana nafyuhu kufran lil'illatil madhkurah, menafikan sifat yang mutawatir tadi yang diketahui secara tawatur, maka dia boleh menjadi kafir. Karena illah madhkurah, karena illah tersebut. Iaitu dia seolah-olah menafikan kebenaran ataupun sifat yang ada pada Nabi SAW. Fayakunu takdziban bihi, maka dia seolah telah mendustakan Rasulullah SAW. Wa qawlu ba'dihim la budda fil kufri min an yasifahu bi sifatin tush'iru bi naqsihi kas-sawari huna li'annahu lawnul mafdhul fihi nazar li'anna al-'illata laysat hiya an-naqsu bal ma dhukir fal wajhu annahu la farqa. Jadi sebahagian lagi kata la budda fil kufri. Lepas tu kita baca tadi bukan yukaffar, dikafirkan saja. Ini kafir terus. Ini seolah dikafirkan. Kalau kata ni, kalau kamu buat macam ni boleh untuk dikafirkan. Tapi kalau pandangan yang kedua ni, qawlu ba'dihim la budda fil kufr, bukan dikafirkan saja, kafir terus. Kata pandangan yang kedua, bin an yasifahu bi sifatin tush'iru bi naqsihi, iaitu kerana dia telah mensifatkan Nabi dengan sifat yang menunjukkan kepada kekurangan, kesawat. Huna li'annahu launun mafdul. Kerana disifatkan Nabi dengan hitam. Dan kerana apa? Kerana warna hitam ni laun mafdul, bagi kulit kuranglah daripada yang putih kemerah-merahan. Fihi nazar. Fihi nazar, kata apa ni al-Imam Ibn Hajar ni, disebut oleh Imam Ibn Hajar. Fihi nazar li'anna al-'illata laysat hiya an-naqsu bal ma dhukir. Jadi pandangan yang kedua yang kata kafir disebabkan kerana sifat tadi dijadikan kepada Nabi, maksudnya akan mengurangkan kedudukan Nabi, mengurangkan kelebihan pada Nabi SAW. Fihi nazar, bukan kafir sebab tu katanya, tapi kerana illah apa dia, fi quwwati nafihi fa huwa takdziban bihi, maka dia kira menipu Nabi SAW. Bal ma zukir, yang telah disebutkan sebelum ni, kerana dia seolah-olah macam menafikan sifat yang tawatur pada Nabi dan menafikan tersebut fi quwwati nafihi, maka dia seolah telah menafikan sifat yang ada pada Rasulullah. Fal wajhu annahu la farqa. Dia ada sebahagian lagi kata fal wajhu annahu la farqa. Kata Imam Ibn Hajar, tidak ada beza pun di antara dua pandangan tersebut. Sama aja. Hakikatnya boleh jadi kafir. Jaga-jaga.
Intaha Ibnu Hajar. Terus qauluhu قوله ولا بالجعد إلى آخره هذا وصف له صلى الله عليه وسلم من حيث شعره الجعد بفتح ya selepas haitsu di i'rab dengan mubtada. Ya, i'rab dengan mubtada. Haitsu tidak akan disambung melainkan kepada jumlah. Ya. Wala bil ja'di ila akhirih hadha wasfun lahu sallallahu alaihi wasallam min haitsu sya'ruhu. Jadi ini sekarang sifat tentang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ja'du بفتح فسكون والقطط بفتحتين على الأشهر وبفتح فكسر. boleh baca qatat, boleh baca qatit. Nah, qatat pun boleh, qatit pun boleh. Terus kalau ja'd bi fathin fasukun, ja'd jim fathah ain sukun. Terus wa fil misbah وفي المصباح جعل الشعر بضم العين وكسرها. jadi dhammil ain wa kasriha. Boleh ja'd dengan ja'id. Boleh dua-dua. Daripada ju'udah. Ja'id. Ju'udah. Idza kana fihi al-iltiwa. Idza kana fihi iltiwa wa inqibad. Kalau rambut tu ada panggil apa? Iltiwa. Iltiwa maksudnya ni pusing. Rambut berpusing, melengkoi. Nah. Wa fihi sya'run qatit. Qatat. Syadidul ju'udah. Dan ada juga dipanggil sya'run qatat atau qatit. Maknanya syadidul ju'udah, sangat kerinting. Tadi kerinting saja, ni sangat kerinting. Sangat kerinting dipanggil qatat. Wa fi tahdhib al-qatit sya'ru zanji. Zinji. Az-zinji. Zinji orang kulit hitam. Dan dalam tahdhib disebut al-qatit atau qatat sya'ru zinji, rambut orang kulit hitam. Waqattu sya'ri yaqittu. qatta. Waqatta sya'ri yaqittu. Min babi radda. Radda la yaruddu. Radda yaruddu, qatta yaquttu. Ya, ulama sebut bila disebut belakang tu, kita boleh tahu terus kita baca salah. Jadi kita baca tadi qatta sya'ru yaqittu. Min babi radda. Min babi radda tahu terus baca salah. Radda yaruddu. Qatta yaquttu. Tu betul. Fi lughatin qatit. Khatita. Qatita min babi ta'iba. Qatita min babi ta'iba. Ni kitab ni baru baris ni. Ni Syekh Muhammad Awamah baru baris. Kalau tak ada baris ni, orang yang tahu saraf saja boleh baca. Tidak. Sebab macam mana nak baca fi lughah, tulis itu aja. Dia tulis itu tanpa min babi ta'iba. Kalau dia tak tulis min babi ta'iba, susah kita nak baca. Sebab tu bila ditulis min babi ta'iba, kita boleh baca qatita. Tapi kena tahu dulu ta'iba tu baca macam mana. Kalau ta'iba pun baca ta'aba juga. Jadi dia baca tu pun salah jugalah. Qatata juga tadi. Jadi penting saraf. Saraf sangat penting. Tentang ulama, saraf ni adalah seperti ibu. Nahwu pula bapa. Faham? Saraf ni ibu. Bapaknya nahwu. Anaknya Allahu a'lam. Anaknya keluar tu, hak lain-lain tu. Hak boleh baca. Qauluhu wala bisabti. Boleh baca tiga tu. Wala bisabti, wala bisabat, wala bisabit. Boleh baca tiga. Sabat maksudnya apa dia? Lurus. Jadi kita akan tengok syarahan dia. Ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sanatan. Dan Allah telah mengutuskan Nabi pada ketika berumur 40 tahun. Terus qauluhu. Wa qawlu wala bisabit bifathin fakasrin atau bifathatain atau bifathin fasukun. Boleh baca dengan tiga bacaan. Fathin fakasr, sabit, atau bifathatain, sabat, atau bifathin fasukun, sabt. Boleh baca tiga. Wa fi tahdhib sabit al-sya'ru sabatan min babi ta'iba fa huwa sabitun. Dalam tahdhib sabit al-sya'ru sabatan min babi ta'iba. Ta'iba yata'abu fa huwa sabit. Fa idza kana mustarsilan, kalau dia mustarsil. Mustarsil maksudnya rambutnya lurus, rebonding. Nabi macam tu tak? Nabi rambutnya tidak terlalu kerinting, tidak terlalu lurus. Tapi bainahuma.
Tak terlalu kerinting, tak terlalu lurus. Rambut Nabi ikal mayang maksudnya. Wasabuta subutah fahuwa sabt. Kasahula suhulah fahuwa sahl. Itu dia cara bacaannya. Wal muradu. والمراد أن شعره صلى الله عليه وسلم ليس نهاية في الجعودة ولا في السبوط. Jadi maksudnya di sini, rambut Nabi tidaklah terlalu kerinting dan tidaklah terlalu lurus. Bal kana wasatan bainahuma, bahkan ianya pertengahan di antara kedua-duanya. Tidak terlalu lurus, tidak terlalu kerinting. Wa khairul umuri awsatuha, yang terbaik adalah yang pertengahan di antara kedua tersebut. Nah, terus. قال الزمخشري الغالب على العرب جعودة الشعر جعودة الشعر وعلى العجم سبوطته وقد أحسن الله لرسوله الشمائل وجمع فيهما ما تفرق في غيره من الفضائل ويؤيد ذلك ما صح عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان شعره بين شعرين لا رجل سبطا ولا جعد قططا ولا ينافي ذلك رواية كان رجلا لأن الرجولة. Baik, salah. Qala Zamakhsyari, kata Imam Zamakhsyari, ghalib 'ala al-'arab ju'udatu sya'ri. Arab biasanya rambutnya kerinting. Ma'ruf, karena orang tempat kulit yang panas sepanjang tahun ni, kulitnya biasanya jadi kerinting. Dan kita sedia maklum kan. Kita pernah tengok Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang di Mesir, orang di Afrika, tempat panas ni, kulit rambutnya kerinting. Jadi macam dengan anggur kering tu. Tak atas kepala. Wa 'ala al-'ajami subutah. Nah, manakala orang ajam pula biasanya rambutnya lurus. Karena cuaca rambut di tempat tersebut. Wa qad ahsanallahu li rasulihi syamailah. Tapi kepada Nabi, Allah Ta'ala mencantikkan rupa paras Nabi dan juga penciptaan Allah kepada Nabi. Wa jama'a fihi ma tafarraqa fi ghairihi min al-fadail. Dan Allah Ta'ala mengumpulkan kepada Rasulullah apa yang terdapat pada kelompok tersebut dengan kemuliaan. Orang kulit hitam, kalau sama-sama mereka kerinting tu kira segak lah. Orang kulit putih, orang yang kulitnya di kawasan Ajam ni, kalau bukan putih, orang Ajam. Ajam maksudnya lawan kepada Arab. Ghair Arab maksudnya. Bukan Arab. Mereka pula rambutnya lurus. Itu yang cantik di antara mereka. Maka digabungkan kedua-duanya. Maka Nabi mendapatkan rambut yang tidak terlalu lurus, tidak terlalu kerinting. Dan Allah mencantikkan kejadian tersebut kepada Rasulullah. Dan dikumpulkan apa yang telah diberikan kelebihan pada kelompok masing-masing kepada Nabi. Wa yu'ayyidu dhalika ma sahha an Anas radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana sya'ruhu baina sya'raini la rajula sabit wa la ja'da qatab. Tengok. Nabi Sayyidina Anas mengatakan dalam hadis yang lain disebut bahawa Rasulullah SAW rambut baginda Nabi di antara dua jenis rambut. Tidaklah lurus, la rajila sabit. Dan tidaklah lurus rambut Nabi tadi yang terlalu lurus, wala ja'da qatab. Dan juga tidaklah terlalu kerinting. Dengan kerintingnya seperti orang yang kerinting. Wala yunafi dhalika riwayatu kana rajulan لأن الرجولة أمر نسبي فحيث أثبتت أريد بها الأمر الوسط وحيث نفيت أريد بها السقوط. Nah, jadi ini tak dinafikan dengan riwayat kana rajilan. Ada riwayat kata kana rajil. Lianna rujulah amrun nisbi. Jadi rajil tadi maksudnya apa dia ni? Amrun nisbi. Maksudnya rambut Nabi SAW ni rajil dengan maksud lurus. Sebab ada sebut la rajila. Ini sekarang ni kata rajil pula. Lianna rujulah amrun nisbi fahithu usbitat urida biha al-amru wasat. Maksudnya rambut bukanlah terlalu lurus sangat. Sebaliknya rambut Nabi SAW pertengahan. Wahaythu nufiyat urida biha subutah. Kalau dinafikan pula la rajil, maksudnya yang dimaksudkan rajil tadi adalah terlalu lurus. Pada waktu itu. Faham? Intaha mulaqasan anil Munawi wa Ibn Hajar wa syarhil Jamal. Terus qauluhu ba'athahu Allah Ta'ala ay arsalahu bil ahkami wa syari'atil Islam. Ba'athahu maksudnya arsalahu bil ahkami wa syari'atil Islam. Diutuskan Nabi dengan hukum hakam dan syariat Islam. Itu maksud ba'athahu Allah. Terus qauluhu
قوله على رأس 40 أي من مولده وجعل على بمعنى في. Jadi ala bermakna fi ra'si arba'in. Itu kalau kata daripada tarikh kelahiran Nabi SAW. Min maulidihi. Dikira ra'si arba'in tadi daripada kelahiran Nabi SAW. Jadi ala dengan makna fi. Ya. Terus. وجعل على بمعنى في أولى من إبقائها على ظاهرها. Nah. والمشهور بين الجمهور أنه بعث بعد استكمال 40. Jadi kalau dengan pandangan ala ra'si arba'in, maknanya Nabi diutus sebelum cukup 40. Baru 40. Maksudnya baru masuk 40. Tak cukup 40 lagi. Itu kata ini ala arba'in, ala ra'si arba'in tadi, itu maksudnya fi ra'si arba'in. Fi ra'si arba'in. Wal masyhur bainal jumhur, yang masyhur di kalangan para ulama, jumhur para ulama, annahu bu'itha ba'da istikmalil arba'in. Yang masyhur Nabi diutuskan setelah sempurna 40 tahun. Wa bihi jazama al-Qurtubi wa ghairuh. Ini yang dijazamkan oleh Imam Qurtubi dan selainnya. Wal murad, terus والمراد برأس الأربعين السنة التي هي أعلاها وبعثه على رأسها إنما يتحقق ببلوغ غايتها. Jadi maksudkan ra'sul arba'in tadi apa dia? As-sanah allati hiya a'laha. Maksudnya sanah yang paling tinggi sekali. Apa dia? Bulan 12. Faham? Ra'si arba'in maksudnya atas, kerana yang paling atas sekali itu kepala. Bukan daripada mula, bukan Muharram tu. Tapi Zulhijjah tu. Ra'si arba'in maksudnya hujung. Boleh? السنة التي هي أعلاها وبعثه على رأسها إنما يتحقق ببلوغ غايتها ومما يعين ذلك خبر البخاري. ومما يعين ذلك خبر البخاري وغيره. أنزلت النبوة وهو ابن 40 سنة. Nabi diutuskan, ini dikuatkan dengan riwayat Imam Bukhari dan selainnya, bahawa Nabi diturunkan kepadanya kenabian وهو ابن 40 sanah, pada ketika umur Nabi 40 tahun. Terus. Wabtada'a sallallahu alaihi wasallam bi ru'yas sadiqati Wabtudi'a sallallahu alaihi wasallam bi ru'yas sadiqati fakana la yura ru'yan illa ja'at kafalaqis subhi. Thumma ja'ahu Jibril wa huwa bi ghari Hira wa huwa alladhi kana yata'abbadu bihi. Faqala lahu iqra' faqala ma ana biqari'. Faghattahu hatta balagha minhu al-jahda. Balagha minhu al-jahdu. فغطه حتى بلغ منه الجهد ثم قال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ فغطه كذلك ثم أعاد وأعاد فقال اقرأ باسم ربك حتى بلغ ما لم يعلم وكرر الغط ثلاثا يظهر له الشدة في هذا الأمر فيتنبه بثقل ما سيلقي عليه. Jadi ini cerita ma'ruf yang Nabi datang, Jibril datang kepada Nabi SAW. Permulaan bagi Nabi adalah dengan ru'yah sadiqah. Nabi melihat dengan mimpi yang benar. Maksudnya dilihat seperti falaqis subh. Maksud Nabi melihat dengan terang, jelas. Bukan Nabi tengok dengan samar-samar. Mimpi Nabi bukan mimpi samar. Mimpi yang jelas. Berapa lama mimpi tadi? Selama 6 bulan. 6 bulan mimpi Nabi SAW. Sebab tu Nabi mengatakan mimpi adalah 1/46 kenabian. 1/46 kenabian. Apa maksud 1/46 kenabian? Karena Nabi Muhammad diutuskan berapa tahun? 23 tahun. Okay? 23 tahun. Manakala mimpi 6 bulan. Permulaan mimpi 6 bulan. Baik, 6 bulan ini dikira 1/2 daripada setahun. Betul? 6 bulan 1/2 daripada setahun. Jadi tu 6 bulan tu dikira 1/berapa? Kalau dikira 23 tahun dibahagi dengan 2 bahagian. Kali 46. 23 kali 2 jadi 46. Betul? 46. Jadi 1/46 kenabian maksudnya apa dia? Ini 1 bahagian daripada 46 bahagian dalam tahun diutuskan Nabi SAW. Boleh tak? Nampak ni? 23 kali 2. Sebab apa? Sebab 6 bulan adalah 1/2 daripada setahun. Jadi itu maksud hadis, kata Imam Bajuri. Nanti kita akan baca. Bab ujung kali ya. InsyaAllah kita akan sampai. Nah, kalau cukup seminggu ni habis, akan jumpa lah bab tu 1/46 kenabian. Tu maksudnya. Jadi mimpi pun tak boleh main-main juga. Tak boleh pula kita nak tak. Cuma Nabi kata 1/46. Bukan 46/46. Jadi kita tak boleh kata mimpi ni
betul mimpi kita ni akan berlaku dan sebagainya. Tak. Mimpi sebagai alamat. Tu pun kena tengok balik kepada syaratnya. Pak Sumit saya pergi jumpa dengan dia. Bila tanya kat dia tentang mimpi, dia kata, macam mana tidur? Ambil wuduk tak sebelum tidur? Kemudian tidur macam mana ikut? Sunnah ke tidak? Pada mula tidur tu. Ada khiblat ke tidak? Apa semua tadi. Kalau kita kata, ya semua lengkap benda tu, baru dia takwil. Kalau tidak, dia tak payah takwil. Itu mainan dia. Kan macam tu dia sebut. Baik. Jadi apa ni diceritakan tentang mimpi apa yang berlaku kepada Rasulullah. Sayyidina Jibril datang, kemudian dipeluk Nabi 3 kali. Itu semua kita makruf benda cerita tersebut. Kemudian disebut fayatanabbah. Kenapa diulang 3 kali pelukan tadi? Wa karrara al-ghatta salasan liyuzhira lahu shiddata fi hadzal amri. Fayatanabbah li thiqali ma sayulqa alaihi. Ma sayulqa alaihi. Jadi dipeluk 3 kali tadi untuk menunjukkan bahawa benda ni berat. Dan diberikan perhatian kepada Nabi bahawa yang akan disampaikan nanti itu berat. Lepas tu dipeluk kepada Nabi SAW 3 kali. Wama al-ula imtina'iyah, wasaniyah nafiyah, wasalisah istifhamiyah. Jadi 3 kali kan Nabi kata ma ana biqari'in. Dipeluk sekali lagi, iqra, ma ana biqari'in. Kali yang ketiga peluk, ma ana biqari'in. Maka mustahil Nabi mengulang sesuatu perkara tadi dengan ulangan yang sia-sia. Lepas tu Syekh syarah di sini, ma yang pertama lain, ma yang kedua lain, ma ketiga lain. Karena Arab tak akan ulang satu kalimah tadi 3-4 kali dengan tanpa ada maksud. Kalau untuk takkid saja, tu semua orang tahu. Kita tahu untuk takkid kata tak tahu. Tak, Nabi lain daripada orang lain. Maka ma yang pertama imtina'iyah. Ma ana biqari', maksud imtana'tu 'anil qira'ah. Saya tak boleh baca. Maksudnya ataupun tak mau baca. Ma ana biqari', saya tak mau baca, imtina'. Imtina' maksud saya tak mau baca. Kemudian baca iqra' ma nafiyah. Ma nafiyah. Saya tidak boleh baca. Nafi. Wasalisah istifhamiyah. Ma ana biqari'. Maksud istifham pula waktu tu. Nak baca apa? Baru dibaca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Faham? Jadi ma pertama imtina'iyah, ma yang kedua nafiyah, ma yang ketiga istifhamiyah. Summa fatara al-wahyu 3 sinin liyazhab anhu ma wajadahu min ar-raw. Jadi selepas itu 3 tahun wahyu terputus. Untuk menghilangkan apa yang didapatkan oleh Nabi dengan gementar tadi. Kan Nabi gementar sungguh-sungguh waktu ketika. Sebab amrul wahyi ini amrun sa'ab. Amrun thiqal. Padanya perkara yang berat dan kalau diturunkan kepada gunung, hancur gunung. Nabi tak hancur. Kuat Nabi SAW. Maka diberikan imhal kepada Nabi, ditangguhkan sebentar 3 tahun. Waliyazida tashawuquhu ila al-'audi. Untuk nambahkan lagi kecintaan. Kata Nabi sebut zurghiban tazdad hubba. Jarang-jarang melawat akan tambah cinta. Tu Jibril tak turun setiap hari. Sekali-sekala turun. Maksudnya bila turun tu, tambah kerinduan Nabi kepada Sayyidina Jibril alaihi salam. Maksudnya ketika disampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Summa nazala alaihi faqal ya ayyuhal muddathir kun fa'anzir. Wal-qawlu bi'anha awwalu ma nazal batilun kama qalahu an-Nawawi intaha Ibnu Hajar bitasarruf. Jadi ada sebahagian pandangan kata yang turun mula-mula ayat adalah ya ayyuhal muddathir. Hadza batil. Itu pandangan tu batil. Pandangan ni yang kuat, ya ayyuhal muddathir turun selepas Iqra. Terus. Fa'aqama bi Makkah. Fa'aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sana. Nabi duduk di Makkah 10 tahun dan di Madinah 10 tahun dan diwafatkan oleh Allah Taala ala ra'si 60 sana. Pada umurnya 60 tahun. Terus baca fa'aqama bi Makkah. Qaluhu fa'aqama bi Makkah 10 sinin. Baik, Nabi tinggal di Mekah 10 tahun. Apa dia yang dibahaskan? Fi riwayatin 13 sana. Ada riwayat sebut 13 tahun. Jadi fa'aqama bi Makkah 13 sana, bukan 10 sinin. Wa jama'a baina riwayatain. Digabung di antara dua riwayat tersebut. Bi anna al-ula mahmulatun ala annahu aqama biha 10 sinin, aqama biha 10 sinin rasula. Jadi ditanggung makna
yang pertama dengan maksud fa'aqama bi Makkah 10 sinin, iaitu Nabi duduk di Mekah sebagai Rasul adalah 10 tahun. Kan kita dah baca sebelum ni, wahyu terhenti 3 tahun. Dan selepas Nabi diutuskan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, daripada wahyu Iqra sebelum turun ya ayyuhal muddathir, 3 tahun kan. Jadi 3 tahun tu tahun kenabian Nabi SAW. 10 tahun lagi tahun kerasulan. Maka yang dimaksudkan di sini fa'aqama bi Makkah 10 sinin adalah tahun kerasulan. Itu maksudnya. Terus fala yunafi أنه أقام بها ثلاث سنين نبيا. ni tak dinafikan bahawa Nabi berada di Makkah 3 tahun lagi dengan menjadi Nabi. Kenapa jadi ini? Sirash. Dia pecah. Terus wahada zahirun. وهذا ظاهر على القول بأن النبوة متقدمة على الرسالة. Jadi ini zahir menunjukkan pandangan adal qaul. Pandangan ini akan jadi kuat dengan pandangan yang mengatakan nubuwah muqaddamah ala risalah. Kenabian itu lebih dahulu daripada kerasulan. Wa amma 'ala al-qawli وأما على القول بأنهما متقارنان فإما أن يقال إن راوي العشر ألغى الكسر. ألغى الكسرة. إن راوي العشر ألغى الكسر أو يقال بترجيح رواية 13. Nah. Jadi wa amma 'ala al-qawli bi annahuma mutaqarinan. Itu pandangan pertama tadi zahirlah kepada orang yang berpandangan kata tahun kenabian dulu baru rasul. Jadi itu zahirlah, tak ada masalah. Baik, yang berpandangan pula kata kedua-duanya diutus sekali. Rasul dengan nabi ini, maksud nabi diturunkan ayat ya ayyuhal mudaththir, bukannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tadi ni telah jadi rasul dah waktu tu. Sekali dengan rasul bukan nabi saja. Maka dengan pandangan tersebut inna rawiya fa imma an yuqa, sama ada mereka berpandangan bahawa rawi yang meriwayatkan dengan asyr tadi ni alghal kasra, dia membundarkan bilangan tadi, bukan 13 sebut 10 ya. Cukup. Kita pun biasa macam tu juga kan. Pergi kedai langsung beli 13 kilo. Lepas tu masa nak balik tu bawa balik 13 kilo lah. Tanya berapa kilo tu beli tu? Lebih kurang 10 lah. 10 kilo lebih kurang. Tak bak 3. Kita pun kadang sebut macam tu. Wa au yuqal, ataupun disebut bitarjihi riwayati 13 ataupun dengan pandangan yang kedua dengan tarjihkan riwayat 13. واستدل على القول إنهما متقارنان بأنه قد ثبت أنه كان في زمن فترة الوحي يدعو الناس إلى دين الإسلام سرا فكيف يدعو من لم يرسل إليه. Jadi pandangan yang kuat, kalau pandangan ulama yang mengatakan sebenarnya nubuwah dengan risalah ni diutuskan sekali. Nabi ketika jadi nabi, jadi rasul pada waktu tu. Buktinya ketika Nabi SAW waktu fatratil wahyu tidak turun tu, 3 tahun tu, Nabi telah menyeru manusia kepada Islam sirran, secara rahsia. Ini disebut dakwah sirriyah ni. Fa kaifa yad'u man lam yursal ilaihi. Bagaimana kita boleh orang yang tak diutuskan kepada mereka nak menyeru mereka kepada agama? Mereka dah diutuskan, jadi rasul dah waktu tu. Qala, terus qala fil hadi. Nah. قال في الهدي وغيره أقام المصطفى بعد أن جاءه الملك. أقام المصطفى بعد أن جاءه الملك 3 سنين يدعو إلى الله مستخفيا. انتهى منوي. Jadi Nabi SAW selepas datangnya malaikat, an ja'ahul malak 3 sinin. Ini diriwayatkan lagi dalam kitab Al-Hadyu. Bahawa Nabi SAW setelah datang malaikat pada kali pertama, beliau telah menyeru manusia selama 3 tahun dalam keadaan bersembunyi. Intaha al-Imamul Munawi. Terus qauluhu. Jadi kita faham tadi ni Makkah 10 sinin, apa dia maksudnya? 10 tahun ke 13 tahun ke, berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada yang kata 10 tahun dan ada hujah mereka kata 10 tahun.
Ada yang kata 13 tahun, ini hujah mereka pula yang kata 13 tahun. Satu je. Yang kata 3 tahun, maksudnya mereka katakan Nabi pada waktu tersebut berdakwah dengan cara sir. Dan yang kata 10 tahun, ada yang membezakan antara tarikh kenabian dengan tarikh kerasulan. Ya, tahun kerasulan dengan tarikh tahun kenabian. Qauluhu wa bil Madinati. قوله وبالمدينة 10 سنين أي بعد الهجرة فإنه صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة يوم الخميس ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقدم المدينة يوم الاثنين لاثنتين عشرة خلت من شهر ربيع الأول كما في روضة وفيه خلاف طويل. Ya. Dalam di Madinah pula 10 tahun. Ai ba'dal hijrati. Ya, selepas hijrah. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam hajara bin Makkah yaumal Khamis. Karena Nabi berhijrah ke Makkah pada hari Kamis bersama dengan Sayyidina Abi Bakr radhiyallahu anhu dan sampai di Madinah pada hari Isnin. Lithnatai asyrata khalat min syahri Rabi'il Awal. Ya, yaitu 12 hari bulan, nah, yang pertama pada bulan Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal. Mana kama fi Rawdah wa fihi khilafun tawil. Ini pun khilaf tawil pada pandangan para ulama. Wa amara terus وأمر صلى الله عليه وسلم بالتاريخ من حين الهجرة فكان عمر أول من أرخى على من قيل ما قيل وجعله من المحرم. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam amara sallallahu alaihi wasallam bitarikh min hinil hijrah. Jadi yang ni ada yunzaru fi hadha. Syekh Muhammad Awamah tulis kat bawah, yunzaru fi hadha. Seolah Nabi yang mula mengarahkan untuk diletakkan tarikh hijrah. Ini fihi nazar. Maksudnya yang sepatutnya apa dia? Sayyidina Umar yang mula meletakkan tarikh. Cuma bila Imam Bajuri sebut ni, maksudnya ada pandangan ulama yang kata ada Rasulullah yang mula meletakkan tarikh. Jadi nak mula tarikh ni bila? Tarikh hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hijrahnya Nabi. Selepas tu akan dimulakan tarikh. Sebab tu kita sebut ma'al hijrah. Okey? Tarikh kita ma'al hijrah. Ini ma'al hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1440 lebih tu hijriyah. Atau dia bermula tarikh kiraan kita dalam Islam ni bermula pada tarikh hijrah. Itu maksudnya. Jadi Sayyidina Umar maqila dia seolah-olah Imam Bajuri nak tunjukkan kepada kita bahawa ni qil. Sayyidina Umar qil saja kata dia yang mula menunjukkan ataupun mula meletakkan tarikh dalam Islam mengikut hijriyah. Tapi yang kuatnya itu. Yang kuatnya adalah pandangan ini, yang qil tu. Wa ja'alahu fil Muharram. Wa aqama sallallahu alaihi wasallam bi Quba 24 lailah. Dan Nabi berada di Quba selama 24 malam. Wa assasa masjidaha. Dan Nabi mentaksiskan masjid pada waktu itu, mengasaskan masjid Quba pada tempoh 24 hari itu. Summa kharaja minha. Zaman dulu masjid bukan macam zaman lah. Malah masjid nak kena ada footing, piling, semua kali itu kan. Zaman dulu tacak batang kurma, selesai. Yang boleh buat macam tu tak bumbung, okey. Zaman lah kalau buat macam tu boleh dah, siap dah masjid kita insya-Allah. Kata apa Nabi buat 24 hari je ustaz masjid Quba sampai lah berkat. Ni dah lancar sampai lah tak buat lagi ni pun. Dia ingat sama macam masjid zaman dulu kan. Boleh nak buat tak ada masalah. Buat macam tu pakai duk buat pondok kan. Guna kemah kan. Tak tidak dalam kemah. Jadi Mauritania. Tok guru duk dalam rumah. Murid duk dalam kemah pergi keliling tu, insya-Allah tu tak perlu kepada apa-apa pembinaan. Boleh kan nak buat kan. Orang lah ni, ya lepas tu kita pula di sini dengan hujan, dengan panas. Tak apa di Mauritania tak apa, tak hujan tak turun. Buat kemah saja pun hujan tak turun, tak apa. Kita kalau main musim hujan turun, basah kita habis. Ya, duk masuk kali dengan ulak-ulak pun masuk apa semua, kacau. Summa kharaja minha fa adrakathu al-jumu'ah fi at-tariqi fa sallaha bil masjidil mashhur. Kemudian setelah 24 hari tadi Nabi keluar daripada Quba dan Nabi mendapatkan solat Jumaat yang pertama yang didirikan oleh Rasulullah. Solat Jumaat dah buat dah sebelum tu.
Sayyidina Mus'ab bin Umair dah menjalankan solat Jumaat dah sebelum tu. Cuma ni yang didapatkan oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah yang mendirikan Jumaat di situ, maka Nabi solat di Bani Sa'ad kalau tak silap saya. Bani apa tak ingat dah pun. Di masjid masyhur, maksud masjid Jumaat lah ni lah. Masjid Jumaat yang ada waktu sekarang ni. Summa tawajjaha ala rahilatihi lil madinati wa arkha zimamaha fanadahu ahlu kulli darin ilaihim wa huwa yaqul qallu sabilaha fa innaha ma'murah. Kemudian Nabi pun setelah solat Jumaat tawajjaha ala rahilatihi lil Madinah. Nabi pun bergerak ke Madinah Al-Munawwarah wa arqa zimamaha fanadahu ahlu kulli darin ilaihim. Semua orang panggil Nabi untuk datang ke rumah Nabi, ke rumah mereka. Untuk Nabi bermalam di rumah mereka. Maka Nabi mengatakan qallu sabilaha fa innaha ma'murah. Biarkan unta ini. Ramai bukan tak panggil, tarik. Nah, semua nak Rasulullah ada di rumah mereka. Pakat tarik. Mai sini ya Rasulullah. Nabi tak. Qallu sabilaha. Nah, biarkan dia. Karena dia telah diarahkan oleh Allah. Nah, satu lagi Nabi nak jaga hati umat pada waktu itu. Tengok Nabi punya jaga hati umat. Dan Allah Ta'ala merealisasikan keinginan Rasulullah tadi. Nabi, kita kalau pergi ke mana pun, biasanya hati kita ni dengan rumah keluarga kita lah. Ini Nabi ajak kepada kita satu benda. Tapi nak jaga hati orang lain juga. Contohlah kan, kita pergi ceramah satu tempat. Kita ni dijemput ke tempat tersebut. Di tempat tu ada, bukan orang biasa ni, pakcik kita ada kat situ. Ya. Ni orang dah pergi ke tempat dia. Pertama, rumah dia tak pergi. Yang kedua, tidur kat rumah orang lain. Dia akan berasau. Dia akan kata, ampun, nak menakan aku. Mai kampung aku. Koklah nak mai rumah aku. Tapi rumah orang lain tidur. Rumah aku pun tak mai. Jadilah penceramah terkenal dunia pun. Dia akan kata, lekeh dari dia apa. Tak erti muamalah dengan orang tutup. Betul tak? Nabi SAW tak mau bagi bahasa yang tu. Nabi kata, qallu sabilaha fa innaha ma'murah. Biarkan unta ni dia tahu nak pergi ke mana. Dia dah diarahkan oleh Allah. Sampai di rumah siapa? Rumah Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari. Dan Sayyidina Abi Ayyub adalah keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia berkeluarga dengan Rasulullah sebelah nenek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai depan rumah tu, unta tadi barakafi. Duduk di situ. Nabi kata, di sini tempat dia. Maka Nabi bermalam di rumah Sayyidina Abi Ayyub. Karena apa? Karena situ keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kampung Bani Najjar. Kawasan Bani Najjar sebelah ni sebenarnya. Sebelah apa ni, maqam ayah Nabi itu. Tapi Sayyidina Abi Ayyub juga keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang duduk berhampiran dengan depan masjid Nabi sekarang. Rumah dia di situ. Dan Nabi tinggal di situ. Sementara menunggu Masjid Nabawi siap. Fasarat, terus فسارت تنظر يمينا وشمالا إلى أن بركت بمحل باب المسجد. بمحل باب المسجid sekarang ni. ثم سار إلى أن بركت بباب أبي أيوب. أبي أيوب الأنصاري. ثم سار وبركت بمبركها الأول وألقت عنقها بالأرض. فنزل صلى الله عليه وسلم عنها وقال هذا المنزل إن شاء الله. Jadi dia 3 kali qaswa ni unta Nabi SAW. Qaswa ni jalan turun, dia barakat maksud dia letakkan dia punya lutut dia yang pertama tu tempat masjid Nabi SAW. Kemudian dia pastah balik pula pusing, barakat kali yang kedua pula depan rumah Sayyidina Abi Ayyub Ansari. Nabi tahan di tempat tinggal kita, entah nak siap masjid. Dan dia bangkit balik lagi, dia pergi pula barakat sekali lagi kat tempat masjid. Nabi kata hadzal manzil, rumah di sini. Jadi rumah di sebelah Masjid Nabawi. Pada ketika tersebut ni dia punya perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah. Ini secara tak langsung ni cerita terus pasal hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Terus tawaffahu wa fi nusqatin fatawaffahu. Ada wa tawaffahu, ada di nuskhah fatawaffahu. Ada guna fa, ada guna waw. Wa kana ibtida'u maradihi sallallahu alaihi wasallam awakhir safar. وكانت مدته 13 يوما وقد خيره الله تعالى بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده اختار ما عنده فلما أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك على المنبر حيث قال. Baik.
Jadi fatawaffahu. Bila Nabi mula sakit pada akhir Safar. Dan sakit Nabi lebih kurang 13 hari. Dan Allah Ta'ala memberi pilihan kepada Nabi sama ada nak duduk di dunia ataupun wa baina ma indahu, ataupun nak duduk di sisi Allah Subhanahu wa taala, di akhirat maksudnya. Fakhtara ma indahu. Maka Nabi memilih berada di sisi Allah. Sisi Allah Ta'ala bukan Allah Ta'ala bertempat, tidak ni. Falamma akhbara sallallahu alaihi wasallam bidzalika 'ala al-minbari haitsu qala. Maka bila mana Nabi memaklumkan di atas mimbar ketika Nabi berkata apa dia? Inna 'abdan qayyarahu Allah Ta'ala ila akhirih. Sesungguhnya seorang hamba telah diberi pilih oleh Allah Ta'ala sampai habis hadis. Fahima Abu Bakr radhiyallahu anhu duna baqiyatis sahabati annahu ya'ni nafsahu. Fabaka. Maka Sayyidina Abu Bakar faham. Yang dimaksudkan lelaki tadi, hamba tadi adalah Nabi. Maka Sayyidina Abu Bakar menangis. Wa qala fadainaka ya Rasulullah bi abaina wa ummahatina. Fadainaka. Kami korbankan kepada kamu ya Rasulullah dengan ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami. Wa qabalahu biqaulihi. Sebab tu bila mana Sayyidina Abu Bakar dengar ucapan tadi inna abdan qayyarahu Allah Ta'ala sampai habis, Sayyidina Abu Bakar menangis dan dia terus sebut fadainaka ya Rasulullah bi abaina wa ummahatina. Bukan bi abi wa ummi saja. Bi abaina wa ummahatina. Kami akan korbankan ya Rasulullah ibu dan ayah-ayah kami ya Rasulullah. Untuk kamu. Faqabalahu biqaulihi, terus فقابله بقوله إن من أمن الناس علي في صحبتي وماله أبا بكر ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ولكن أخوة الإسلام أخوة الإسلام فقابله بقوله إن من أمن الناس علي في صحبته wa malihi Abu Bakrin. Itu orang yang baik pada persahabatannya dan juga korbankan hartanya adalah Sayyidina Abu Bakar. Apa maksud inna Abu Bakrin min ammanin nas. Itu dia Abu Bakrin itu jadi apa? Isim inna. Inna Abu Bakrin min ammanin nas. Sungguhnya Sayyidina Abu Bakar itu adalah sebaik-baik manusia kepada aku. Fi suhbatihi wa malih, pada persahabatannya dan juga pada hartanya. Dia bukan bersahabat je, ada orang dia bersahabat je dengan orang, pergi buat duit kedekut. Sayyidina Abu Bakar tak. Sahabat duit pun tak kira. Harta pun tak kira. Kita kena bersahabat bukan main baik lagi, tapi kita main duit ni Allah. Memang sahabat. Nak sebut sahabat baik lah, tapi sahabat baik lah. Sahabat nak gerek lah. Sahabat pergi makan je kat kedai. Tapi tak belanja kita je. Tak nak bayar duit kita je. Tang dia ada benda tinggal kat kereta dia. Kat kereta. Oh ada yang panggil kawan jenis ni ramai kat cokit, depa kata lah, ni bahasa orang zaman kawan jenis ni bercambah dia takut cokit. Tak ada kat sini lah. Boleh? Walau kuntu muttaqidan min ahli al-ardi qalila lattaqadtu Abu Bakrin qalila. Kalaulah aku boleh ambil daripada ahli dunia ini sebagai kekasih, maka aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Walakin ukhuwatul Islam. Tetapi yang besarnya apa dia? Ukhuwatul Islam. Persaudaraan Islam itu. Ai walakin baini wa bainahu ukhuwatul Islam. Tapi di antara aku dengan beliau adalah ukhuwah al-Islam. Wa innama lam yattaqiz, terus wa innama lam yattaqiz sallallahu alaihi wasallam min ahli al-ardi qalilan. لأن القليل تملأ محبته القلب بحيث لا يبقى فيه محل لغيره. Karena qalil, kenapa Nabi tak mengambil ahli al-ard sebagai qalil, kekasih? لأن القليل تملأ محبته القلب بحيث لا يبقى فيه محل لغيره. Karena qalil ini dia akan memenuhkan kecintaan dia sehingga menyebabkan hatinya tidak boleh diletakkan suatu yang lain lagi. Itu qalil. Hada la yakunu minhu sallallahu alaihi wasallam illa lillah. Itu tak akan berlaku kepada Nabi, melainkan kepada Allah Ta'ala sahaja. Allah Ta'ala sahaja yang dalam hati Rasulullah SAW. Tidak ada yang lain. Summa qala la yabqa, terus وهذا لا يكون منه صلى الله عليه وسلم إلا لله ثم قال لا يبقى في المسجد خوفة إلا سدت إلا خوفة أبي بكر. Nabi kata tidak ada pintu ataupun rumah yang akan
Ya yabqa fil masjid. Dalam masjid ini tidak ada satu pun pintu ataupun rumah yang akan tidak ditutup melainkan pintunya Abu Bakar. Ataupun rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Khawkhan ibdar lah. Rumah Sayyidina Abu Bakar saya tak akan ditutup pintunya. Maksudnya tak akan dibuang. Akan masuk dalam masjid. Yang ini adalah mukjizat Nabi SAW. Karena masjid Nabi pada waktu itu masih kecil lagi. Tak besar macam sekarang. Tapi Nabi dah maklumkan kata akan termasuk rumah Sayyidina Abu Bakar di dalam kawasan masjid. Sebab tu Qawqah Sayyidina Abu Bakar sebelah babu salam. Kata babu salam, sebelah dia Qawqah Abi Bakar. Itu rumah Sayyidina Abu Bakar dulu. Itu tak ditutup sampai sekarang. Maksudnya boleh masuk. Maksud tak dibuang kawasan tu. Terus, وفي هذا إشارة ظاهرة لخلافته ويؤيد هذا أمره صريحا أن يصلي بالناس. Dan ini isyarat kepada khilafahnya Nabi, khilafah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan yu'ayyidu hadha amruhu sarihan an yusalliya bin nas. Dan ini seolah takyid bahawa ini arahan Nabi secara sarih untuk beliau menunaikan salat kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bukan menunaikan salat, malah dia menjadi imam kepada ini ditakyidkan lagi, dikuatkan lagi amrul khilafah ni dengan apa? Dengan Sayyidina Abu Bakar diarahkan Nabi menjadi imam waktu Nabi masih hidup. Nabi suruh beliau jadi imam kan? Itu dalil kepada beliau akan menggantikan Nabi SAW dalam memerintah dan juga menjaga umat Nabi Muhammad SAW. Terus wa'adina lahu sallallahu alaihi wasallam nisa'u ayyuma radha fi baiti Aisyah lima ra'ayna min hirsihi ala dhalik. Tawaffahu Allah yawm al-itsnain hina ishtadda ad-duha kal waqti alladhi dakhala fihi ila al-Madinah fi hijratihi intaha Ibnu Hajar. Dan Nabi SAW diizinkan oleh para istrinya untuk baginda Nabi sakit di rumah Sayyidatina Aisyah. Yumarrad, maksudnya dirawat di rumah Sayyidatina Aisyah. Karena mereka melihat lima ra'ayna min syiddati hirsihi ala dhalik. Karena dia baginda Nabi nak ada di rumah Sayyidatina Aisyah. Sebab tiap hari Nabi akan tanya, Aina ana ghadin? Aina ana ghadin? Nah, esok aku di mana? Esok aku di mana? Pasal isteri-isteri Nabi faham dah. Tadi nak tanya rumah Sayyidatina Aisyah lah ni. Akhirnya mereka semua izinkan, tak apalah, biar Nabi duduk di rumah Sayyidatina Aisyah, walaupun hari itu sepatutnya di rumah mereka. Nampak tak? Ada orang kata ada isteri-isteri Nabi ni, walaupun mereka pun cemburu. Kadang ada juga krisis di antara di ummahatil mukminin sama mereka. Tak? Nampak? Kami cuba tengok macam mana toleransinya ahli baitin nubuwah, ahli keluarga Nabi SAW dengan Rasulullah pada ketika tersebut. Wa tawaffahu Allah yaumal itsnain. Dan Nabi wafat pada hari Isnin, ishtaddat duha, waktu ketika duha, waktu duha yang memancar. Seperti mana waktu Nabi masuk ke Madinah. Macam mana Nabi masuk Madinah? Seperti juga waktu itu Nabi keluar daripada alam ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu, terus Qauluhu ala ra'si 60 sanatan ay inda istikmaliha wa hadha yaqtadi kauna sinnihi 60. وفي رواية توفي وهو ابن 65 سنة وفي أخرى 63 وهي أصحها وأشهرها. Nah. Jadi ra'si 60 sanah maksudnya inda istikmaliha, waktu sempurna 60 tahun. Jadi Nabi wafat pada umur 60 tahun. Ini hadza yaqtadi kauna sinnihi 60. Jadi kalau itu pandangan ini seolah umur Nabi 60 tahun je lah. Dalam riwayat yang lain disebut kata Nabi wafat pada umurnya 65 sanah, 65 tahun. Riwayat yang lain kata 63 tahun. Yang pandangan 63 tahun, hiya asahuha wa ashharuha. Ini yang paling sahih, paling asah dan paling masyhur. Baik, terus dan dijamakkan, digabungkan di antara semua riwayat ni bahawa pandangan ra'si sittina sanah ni ilgha'ul kasr, dengan dibundarkan. Nah, dibundarkan pandangan tersebut. Tidak disebutkan secara detail lah. Wa huwa ma zada 'ala al-'iqdi. Wa thaniyah husiba fiha sanata al-maulid wal wafa. Nah, ada sebahagian lagi kata dikira jadi 65 tu kerana apa? Karena ditambah sekali dengan sanatul maulid dengan sanatul wafa. Tahun maulid, tahun lahir Nabi dengan tahun wafat Nabi. Kira juga masuk walaupun patutnya tak kira tu. Nah, sebab dia kira setahun selepas setahun tu. Tapi tak dikira juga tahun tu.
maka dikira sekali. Kan Nabi lahir Rabiul Awal. Betul? Nabi lahir Rabiul Awal. Nah, kemudian Rabiul Awal tahun depan baru akan jadi setahun. Betul? Jadi dikira setahun pada tahun yang ni lah. Tahun yang ni tak kira. Tak dikira sekali dengan tahun ni. Jadi setahun dah. Wafat Nabi juga Rabiul Awal. Rabiul Awal pada tahun tersebut, maka dikira sekali dengan tahun tadi, patutnya cukup dah 64 tahun. 64 tahun lah. 63 tahun. Nah, patut 63 tahun. Jadi dikira tahun yang pertama tu dengan tahun yang terakhir tu kira sekali gabung. Digabungkan dua tahun tadi, maka jadi 65. Itu sebahagian kira macam tu. Wasalisah. والثالثة لم يعد فيها سنة المولد والوفاة وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم بعد أن أعلمه الله تعالى باقتراب أجله بسورة إذا جاء نصر الله والفتح إذ هي آخر سورة نزلت بمنى يوم النحر في حجة الوداع وقيل قبل وفاته ب3 أيام. Nah. Jadi wafat Nabi SAW setelah dimaklumkan oleh Allah Ta'ala dengan hampirnya ajal Nabi dengan surah Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath. Ini adalah surah yang terakhir diturunkan di Mina pada hari Nahar ketika Hajjatul Wada'. Nah, wa qila qabla wafatihi bi 3 ayyam. Sebagian lagi kata dimaklumkan oleh Allah 3 hari sebelum wafat Nabi SAW. Kata sebelum tu waktu Hajjatul Wada' lagi telah dimaklumkan tentang kewafatan Nabi sudah hampir. Nah, dengan turun ayat Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath. Terus qauluhu. Dan tidak ada di rambut Nabi dan juga di janggut Nabi 20 helai uban. Melainkan 20 helai uban. 20 sya'ratan bayda. Ada 20 helai uban saja di rambut dan juga janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus oh, tak dengar ni. Oh, tak dengar. Beri dekat sikit. قوله وليس في رأسه ولحيته إلى آخره أي والحال أنه ليس في رأسه ولحيته إلى آخره فالواو للحال وجوز العصام جعلها للعطف وهو بعيد لا فاسد كما زعمه بعضهم. تمام. هل أنه ليس في رأسه ولحيته واو للحال maksudnya. Waw tu waw al-hal. Wal hal annahu laysa fi ra'sihi wa lihyatihi ila akhirih. Maksudnya Nabi wafat umur 60. Tapi pun begitu, kalau orang bayang nanti kata dah umur 60 mesti rambut Nabi beruban. Tidak ada pada umur Nabi melainkan 20 helai je uban. Maksudnya Nabi kekal dengan awet muda sampai wafat. Fal wawu lil hal wa jawwaz al-isam. Kata al-isam, al-imam al-isam mengatakan ja'alaha lil 'atf. Nah, Imam Isam kata waw tadi waw al-'atfi. Wa huwa ba'idun la fasidun kama za'amahu ba'duhum. Jadi Isam kata, Al-Imam Isam kata waw tadi waw atf. Maka kata Imam Bajuri huwa ba'id. Yang tepatnya wawul hal. La fasid kama za'ama ba'duhum. Ada sebagian lagi kata tak, ni pandangan ni fasad tu. Tak, bukan fasad, ba'id saja. Nah, itu maksudnya. Terus. قوله 20 شعرة بيضاء أي بل أقل بدليل خبر ابن مسعد ما كان في لحيته ورأسه إلا 17 شعرة بيضاء وقبر ابن عمر كان شيبه نحو من 20 أي قريبا منها وفي بعض الأحاديث ما يقتضي أن شيبه لا يزيد على 10 شعرات لإراده بصيغة جمع القلة لكن خاصة sabar. Qauluhu 20 sya'ratan bayda ay bal aqallu. Nah, bidalil khabar Ibn Sa'ad. Bahkan lebih sikit daripada tu. Di sini sebut 20 helai, bahkan sedikit daripada 20. Dengan dalil khabar daripada Ibn Sa'ad, maka fi lihyatihi wa ra'si illa 17 sya'ratan bayda. Ada 17 helai saja uban. Dan juga khabar Ibn Umar, kana syaibuhu nahwan min 20. Hampir 20. Ay qariban minha. Hampir 20 saja, bukan 20. Dan sebahagian hadis yaqtadi anna syaibahu la yazidu ala 10. Ada 10 sya'rat. Lebih pada 10 helai. Li iradihi bi sighati jam'il khillah.
Karena disebutkan dengan lafaz jam'ul qillah, dengan jamak qillah. Terus لكن خص ذلك بعنفقته وفي المستدرك عن أنس لو عددت ما أقبل من شيبه نعم لو عددت ما أقبل من شيبه في لحيته ورأسه ما كنت أزيدهن على 11 لكن هذا بالنسبة إلى ما يرى من الشعرات بالتخمين إذ يبعد أن الصحابي يتفحص ما في أثناء شعره بالتحقيق ونفي الشيء في رواية المراد به نفي كثرته لا أصله. Baik. Kata di sini anna syaibahu la yazidu ala ashri sya'rat liiradihi bisighati jam'il qillah. Jama' qillah ni dia ada wazan dia, no? Ada wazan jama' qillah. Nah, af'ilah, af'ul, af'ilah, lagi af'ul, fi'lah, summat af'al. Nah, jumu' qillah. Dia kata Imam Ibn Malik, af'ilatun af'ulu, summa fi'lah, summata af'alin jumu'u qillah. Ada wazan dia, wazan jama' qillah. Lakin qussa dhalika bi anfaqatihi. Dia kata ni di anfaqah, ni anfaqah. Ni bawah daripada bibir kita ni ada bulu ni dipanggil anfaqah. Sebagian kata di sini tempat adanya orang panggil uban Nabi SAW. Dalam Mustadrak daripada Sayyidina Anas, "Lau adattu ma aqbala min shaybihi fi lihyatihi wa ra'sihi ma kuntu azidahunna ala 11." Nampak tak? Sayyidina Anas kata, aku kalaulah ni boleh dibaca dengan lau adatta, kalau kamu mengira. Kalau kamu mengira, lau adatta ma aqbala min shaybihi fi lihyatihi wa ra'sihi ma kunta aziduhunna ما كنت أزيدهن على 11 لكن هذا بالنسبة إلى ما يرى من شعرات بالتقمين إذ يبعن أن الصحابي يتفحص ما في أثناء شعره بالتحقيق ونفي الشيب في رواية المراد به نفي كثرته لا أصله. Jadi kata Sayyidina Anas, tidaklah kamu mengira. Nah, kalau kata dilihat pada uban Nabi SAW yang ada di janggut dan juga di kepala Nabi, kamu tak akan lebih kiranya daripada sebelah helai. Tapi ini dikira pada bitakhmin saja, laisa bitahqiq. Ini dikira secara bundar, secara bandel macam tu. Dikira dengan secara umumnya. Karena ba'id, kata sahabat Nabi SAW, yatafahas ma fi asna'i sya'rihi bitahqiq. Jadi jauh sangatlah kalau kita kata sahabat Nabi duk selak rambut Nabi, duk cari uban. Tak. Wa nafyu syaibi fi riwayatin, ada riwayat yang menafikan syaib, yang menafikan kata Nabi SAW mempunyai uban. Yang dimaksudkan dengan nafi tadi adalah nafiu kasrah. Dinafikan banyaknya uban, bukan aslu asyaib. Bukan dinafikan uban, dinafikan banyak uban. Itu saja. Kalau kamu jumpa, kata Imam, ada riwayat yang menyebutkan tentang dinafikan uban, Nabi tidak ada uban, maksudnya tidak ada banyak uban. Bukan tak ada uban langsung. Wasababu qillati syaibihi, terus Wasababu qillati syaibihi sallallahu alaihi wasallam annahu syainun. Karena kenapa Allah Taala memberikan uban yang sedikit kepada Nabi? Karena annahu syain. Karena uban ni sebenarnya satu yang yang syain apa dia? Yang tak elok lah. Uban ni biasanya yang tidak elok. Li'anna an-nisaa yakrahunnahu ghaliban. Karena perempuan biasanya tak suka dengan uban. Biasanya uban ni orang perempuan tak suka. Dia tengok je, oh tua dah rupanya. Faham? Terus.
ومن كره من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كفر. Tapi kalau kata seorang tu tak suka dengan perkara tadi pada Nabi, kufur. Jadi kafir nanti. Wa min samma صح عن أنس ولم يشنه الله بالشيب. Sebab tu daripada hadis ada sebut walam yashinhu Allahu bisyaibi. Allah Taala tidak menghinakan Nabi dengan uban. Wal muradu annahu syainun inda man yakrahuhu la mutlaqan. Jadi ini maksudkan dengan satu yang tidak elok ni, tidak elok pada sebahagian orang yang tak suka uban saja, bukan secara umum. Karena ada orang yang suka dengan uban. Kan tu ada juga riwayat yang sebut fala yunafi khabar anna syaiba waqarun wa nur. Uban ini adalah padanya keagungan dan juga cahaya. Makruh kita cabut uban. Jangan cabut uban, makruh. Wa amma amruhu sallallahu alaihi wasallam bitaghyirihi fala yadullu ala annahu syai'un mutlaqa. Arahan Nabi untuk menukarkan uban, maksudnya ditukarkan warna uban tadi kepada warna lain, dipakaikan inai dan sebagainya, itu tidak menunjukkan bahawa ianya syain, suatu yang tidak elok secara mutlak, bal bin nisbati ila ma marra. Tapi nisbah kepada yang telah kita sebutkan sebelum ini. Wal jam'u bainal ahadith ma amkan ashal min da'wan nasqi. Jadi gabungkan di antara hadis itu lebih imkan daripada kita mendakwa bahawa berlakunya nasq. Berlaku nasakh pada hadis. Sebab ada orang kata sebenarnya jadi sebenarnya uban ni tak ada pada Nabi SAW. Jadi riwayat ni menasahkan riwayat yang sebelumnya. Jadi menjamakkan hadis itu lebih utama. Sebab tu kata ulama, kalau kata kita ni jumpa hadis yang nampak bertentangan pada zahir, maka pertama kena buat apa dulu? Kena buat apa dulu? Jamak dulu. Lepas jamak tarjih. Lepas tarjih baru nasakh. Jangan nasakh terus. Dan jangan tarjih terus. Puak kita baca tarjih. Baca tengok. Ni tarjih ni lebih rajih daripada yang ini. Sama kalau dengar Pak Wahabi cakap lagi jam. Ambil wuduk cara ini lebih rajih daripada ini. Kerja rajih ya. Macam dia ashabu tarjih pula. Ambil dengan cara ni lebih rajih. Saya dengar ada seorang Wahabi tu dia ajak cara nak ambil wuduk. Saya tengok Wahabi ambil wuduk. Yang share tu pula geng-geng pondok di Indonesia tu. Dia tulis cara-cara Wahabi mengambil wuduk. Tajuk dia pun cara Wahabi mengambil wuduk. Saya dengar lah nak sebut apa. Ada ustaz tu terkenal lah. Kau ustaz pun puak-puak ni. Baca buku sendiri jadi ustaz. Dia kata ni pilih paip ni. Tidak ada zaman Rasulullah dia kata. Tidak ada zaman Nabi. Tapi bolehlah ambil dia kata. Tapi yang rajihnya, semua kerja sebut rajih lah. Yang rajihnya ambil dengan timba lah, dengan cebok lah. Cebok tu pun tak rajih abang dia. Bengong. Dia kerja duk rajih. Dia pilih paip, dia kata yang ni tidak adalah zaman Rasulullah, tapi boleh kita nak ambil, tidak ada masalah dia kata. Cuma yang rajihnya ambil dengan cebok. Tepuk dia kata. Dia pakai ikut dan dia guna. Sat rajih, ni rajih, ni rajih. Ya Allah. Tu dalil kata jahil. Tapi belagak. Dia yang sebut tu tidak ada sadaqallahul azim. Demi Allah. Tidak ada sadaqallahul azim. Jadi kita baca Quran, habis baca Quran, sadaqallahul azim. Dia kata, tidak ada, wallahi tidak, wallahi itu. Dalam Quran Allah kata, kul sadaqallah. Tu je mana? Bodoh, kan? Kata ada, hey, bodoh. Kul sadaqallah tu apa dia tu? Kul sadaqallah tu. Dia kona, Pak Wahabi dia akan kona. Ayat tu dia jumpa dah. Dia kona baring. Luka lutut-lutut, tapi tak apa. Yang penting boleh rot dia kata. Qul sadaqallah, kan tu ada tu. Dan Quran Allah Taala sebut. Qauluhu terus. Ni baru masuk hadis yang kedua. Wa bi qala hadatsana Humayd bin Mas'ad al-Basri. Mas'adata al-Basri. Zaki ni kena bagi spek ke apa ni? Qala hadatsana Abdul Wahhab al-Thaqafi. Qauluhu hadatsana Humayd bitasghiri qila innahu tasghiru Hamida wa qila innahu tasghiru Hamid. Rawa lahu al-jama'atu ila al-Bukhari. Mata sanata 44 wa 200. Dia tak nama rawi kita baca aja noh. Baca aja. Saya tak perlu syarah kot. Kita baca sebab kita nak baca tentang hadis. Tapi kita baca juga terus. Qauluhu ibnu Mas'adata
بفتح أوله وسكون بفتح أوله بفتح أوله وسكون ثانيه. وقوله البصري بصري نسبة إلى البلدة المشهورة وهو مثلث الباء والفتح مثلث الباء, no? Boleh baca Basri, Busri dengan Bisri. Boleh baca. Wal fathu afsah. Jadi kalau kita jumpa ada orang macam haddatsana Humaid bin Mas'adah al-Busri, dia yang kata ada khata'. Tak, dia tak baca syarah. Musallasul ba, boleh baca 3. Tapi afsahnya fath. Basri. Walam yusma' ad-dhamm. Dia kata walam yusma' ad-dhammu fi nisbati li alla yaltabisu bin nisbati ila Busra. Tak pernah dengar, walaupun boleh baca 3 sebenarnya. Tapi tak pernah dengar lagi orang baca Busri. Nah, fi nisbah. Li alla yaltabis bin nisbati ila Busra. Asy-Syam. Karena takut nanti orang akan jadi keliru dengan Basrah dengan Busra Syam. Nah, betul tak baca Busri. Maka takut orang keliru dengan Busra di Syam. Boleh? Kata Imam Munawi biziyadah. Terus qauluhu حدثنا عبد الوهاب أي قال حدثنا عبد الوهاب أبو محمد أحد أشراف البصرة ثقة جليل لكنه اختلط قبل موته ب3 سنين. Ikhtalata maksudnya dia dah bercampur ingatan dia. Nah, sebelum dia meninggal 3 tahun. Nah, ini penting untuk tahu benda ni kerana apa? Kerana nak tahu hadis tersebut bagaimana kedudukannya. Dia ambil hadis ni sebelum ikhtilat ataupun selepas berlakunya ikhtilat pada pemikiran dia. Terus wulida sanata 800 wa mata sanata 94 wa 100. Rawa anhu Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa ibn Rahuyah. Rahuyah ni bacaan ulama hadis, Rahuyah. Tak baca Rahawai. Karena Waih kata ulama min asma'i syaitan. Nah, dia baca Rahawai, Sibawai, dibaca Rahuyah, Sibuyah. Nah, Sibuyah. Sibawai pun dibaca Sibuyah. Kharraja lahul jamaah. Ana ulama hadis lah kata, Waih ni min asma'i syaitan. Waih. Qauluhu as-Saqafi. Bukan Maimun, Maimun bukan dia. Ada orang kata Maimun nama iblis, nama syaitan. Jangan panggil tu tak kira orang mai. Jadi nak beza nama hak gelaran sebutan dalam ni dengan nama Maimun. Betul suruh tukar nama tu. Siapa nama Maimun tukarlah. Lepas itu Sayyidatina Maimunah nama Maimunah. Nabi tak suruh pun tukar nama Maimun ni nama syaitan. Nah, tapi ada ustaz-ustaz yang belagak pandai ni. Terus disebut suruh tukar nama. Maimun ibn Mihran, ada rawi hadis masyhur. Thiqah Maimun. Nama Maimun. Kiai Maimun Zubair. Semua kena tukar nama habis. Kerana dia baca kitab sihir, dia kata Maimun nama tak betul. Duk baca kitab sihir, siapa suruh? Bak iradah pun tak erti, baca kitab sihir. Bak iradah pun pening. Duk pening iradah dengan Allahumma salli alaihi dengan bak ridha. Iradah dengan amr. Nah, iradah dengan amr beza lagi. Duk tak ada nak beza lagi. Bahas terus bab Maimun nama apa semua. Buka kitab sihir dah lagi kali. Buat kelas baru. Nah. Ni Imam Ibn Arabi duk hantam Imam Jili duk kata kat Imam nu kata kat Imam ni. Lepas ni keluar tawassul ni bid'ah. Tarikat ni tak ada sebenarnya. Dah keluar dah sikit-sikit. Tarikat tak ada. Nah, tak perlu pun kepada tarikat. Dia mulalah. Mula keluar sikit-sikit tu. Lepas tu bila orang kata otak-otak Wahabi sikit, marah tengok kata kita Wahabi pula dah. Betul pun. Mustahil orang ni boleh duduk sekali dengan Wahabi. Mustahil. Wahabi boleh setuju dengan dia kalau kata dia betul. Melainkan otak dia Wahabi juga. Nah, anil mar'i la tas'al an nafsihi wasal an qarini. Nak tengok orang ni jangan tengok tan diri dia. Tengok kawan dia siapa. Jadi duduk berkawan dengan siapa? Kawan dengan Wahabi. Dia boleh duduk sekali. Jabatan agama yang Wahabi semua panggil dia. Boleh pergi kuliah buat seminar apa semua sekali. Dia tengok, patutlah. Tak payah tengok dia dah. Tengok kawan dia. Tahu dah. Anil mar'i la tas'al an nafsihi fasal an qarini. Orang tu jangan tanya tentang diri dia. Tengok kawan dia siapa. Ulama sebut dulu. Tengok kawan dia, kita tahu dia siapa. Hang kona lah kot mana pun. Hak tu lah hang. Baik, terus. Waqaluhu as-Saqafi bil muthallathati wal qafi nisbatan li thaqifin ka raghifin al-qabilati al-ma'rufah. Thaqif ka raghif. Dia baca dia sama bukan Thaqif tu makna dia raghif. Raghif tu maksud dia apa dia? Roti. Jadi Thaqafi maksud dia raghif. Thaqafi maksudnya roti. Dak ka raghif dia. Baca dia macam raghif. Thaqif, raghif.
qabilah ma'rufah. Ni Thaqafi ni qabilah yang ma'ruf. An Humaid. Ni sanad dia tak apa. An Humaid muta'alliqun qawluhu. Baca dulu, baca An Humaid. عن حميد عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم Sama itu. وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتكفى. قوله عن حميد متعلق بحدثنا وقد اشتهر حميد هذا بالطويل وكان قصيرا. قد اشتهر. وقد اشتهر حميد هذا وقد اشتهر حميد هذا بالطويل وكان قصيرا وإنما كان طوله في يديه بحيث إذا وقف عند الميت وصلت إحدى يديه إلى رأسه bagi والأخرى إلى nasi رجليه. ni petang ni no. Lapak ke apa ni? Ada ayat tak ada ayat ke Ustaz Zaki? Teruklah tengok. Muta'alliqun bihaddatsana. Yani an Humaidin. Nah, haddatsana an Humaidin. Wa qad ishtuhira Humaidun hadza bit-tawil. Humaid ni dimasyhurkan nama dia Humaidun Tawil. Humaid ada dua orang, Humaidut Tawil dengan Humaidul Qasir. Nah, wa kana qasiran, tapi dia pendek. Humaid ni dia pendek, tapi digelar dia Humaidut Tawil. Kenapa? Wa innama kana tuluhu fi yadayhi, tapi yang panjangnya pada tangan dia. Nah, bihaitsu idza waqafa 'indal mayyiti wasalat ihda yadayhi ila ra'sihi. Nah, kalau dia duduk dekat mayit, tangan dia sampai dekat kepala dia, wal ukhra ila rijlaihi. Maksudnya kalau duduk kat mayat, tangan dia sebelah ni boleh pegang kepala, sebelah lagi boleh pegang kaki mayat tu. Punya panjang tangan dia, yang Humaid at-Tawil dia panggil. Tawil ni kerana apa? Kerana tangan dia panjang, dia pendek. Dia Humaid ni badan dia pendek je, tapi tangan dia panjang. Panjang macam mana tangan dia? Kalau dia pegang kepala mayat sebelah, dia boleh pegang kaki sekali. Panjang. Bertry kita buat tengok. Tak sampai kita. Kita kalau pegang sebelah kepala ya, kaki tak sampai lah. Kecuali budak lah kan, kalau pendek tak apa lah. Wa qila kana lahu jarun. Ni satu lagi qil, tapi pandangan yang kuat atas ni. Saya dengar aqil ni daripada Ustaz Ali. Ustaz Ali Perlih. Anak murid kepada Syekh Abu Nur Zuhair. Syekh Abu Nur Zuhair, pengarang kitab usul fiqh tu. Ustaz Ali ada lagi duduk di Perlih orang dia. Alim usul fiqh Ustaz Ali ni. Jadi Ustaz Ali lah yang cerita ni, dia kami duduk kat Mekah. Dia kata Humaid sebab dia pergi dengan seorang ustaz ni rendah sikit. Dia kata apa ni, dia duduk kata ustaz ni pendek, dia suka melawak orang tua-tua kan. Dia kata bercerita pasal Humaid. Ada Humaid, dia kata ada dua dia kata. Ada Humaid Tawil dengan Humaid Qasir. Dua-dua pendek dia kata. Tapi sebab itu tinggi sikit pada hak satu lagi, maka dipanggil dia Humaid Tawil, hak ni Humaid Qasir. Padahal dua-dua sama pendek. Dia kata, kira ni dia tinggi lagi lah pada hak kawan ni. Dia berjalan dengan kawan ustaz pendek ni, dia pun pendek juga. Ustaz ni lah, Ustaz Ma'li ni pun dia pun rendah juga. Dia jalan, tapi dia kata pendek pun, dia kata pendek pun tinggi pada dia lah, kata. Tinggi pada dia. Dia dan lagi duk bermain orang tua. Wa qila kana lahu jarun yusamma Humaidan al-Qasir. Faluqiba hadha bit-tawil liyatamayyaza anhu. Jadi dinamakan yang satu lagi dengan Tawil untuk membezakan di antara kedua-dua mereka. Sebab ni Humaid Qasir, yang ni Humaidut Tawil. Kedua-dua pendek, tapi ini lebih tinggi sikit daripada yang pendek tu, maka ni dipanggil Tawil, yang ni dipanggil Qasir. Boleh. Mata wa huwa qa'imun yusalli. Cuba tengok. Al-Imam Humaid wafat dalam keadaan solat. Atau ada ulama tulis kitab khas, siapa yang mati ketika solat. Dan ada yang ulama tulis kitab khas, siapa yang mati ketika sujud. Mata wa huwa qa'imun yusalli sanata 2 aw 43 wa 100 hujjatun thiqatun wa man tarakahu fa innama tarakahu liduqulihi fi 'amali sultan. Kharraja lahu al-jama'ah. Nama? Jadi hujjatun wa man tarakahu fa innama tarakahu liduqulihi fi 'amali sultan. Jadi siapa yang meninggalkan beliau, maksud tak ambil daripada beliau, orang tu tak ambil disebabkan kerana dia nak kerja dengan sultan dia. Maksud nak ambil harta yang syubhat tu yang tinggal dia.
tak akan ambil riwayat daripada dia. Macam tu sekali. Zaman tu kalau ambil dia ni, kira ni habislah, selesai. Thiqatun hujjah. Nah, terus kharajalahu jama'ah. An Anasin. قوله عن أنس بن مالك أي حال كونه ناقلا عن أنس بن مالك كما تقدم في نظيره. نعم. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة بفتح أوله وسكون ثانيه وقد يحرك. Raba'ah. Fatih awalihi wa sukuni thanihi. Patutnya baca raba'ah. Boleh baca juga raba'ah. Qad yuharrak. Taqaddama anna man wasafahu birraba'ah faqad arada at-taqrib. Faqad arada at-taqriba la tahdida. Jadi dimaksudkan dengan raba'ah di sini takrib, bukan tahdid. Kerana Nabi tinggi. Fala yunafi annahu kana yadribu ila al-tuli. Kama fi qabr ibn Abi Halah kana atwala min al-marbu' wa aqsara min al-mushadzab. Nabi lebih tinggi daripada orang yang sederhana dan lebih rendah daripada yang terlalu tinggi. Mushadzab maksudnya syiddatut tul. Sangat tinggi. Qauluhu laisa bit-tawil wala bil-qasir. Kita baca, kita berhenti. Qauluhu laisa bit-tawil wala bil-qasir tafsirun li kaunihi rab'atan. Naam. في بعض النسخ وليس بالطويل ولا بالقصير وعليه فهو عطف تفسير. Naam, laisa bil-tawil wala bil-qasir tafsirun li kaunihi rab'ah. Jadi laisa bil-tawil dengan wala bil-qasir ni adalah tafsir kepada rab'ah tu. Dia tafsir balik kepada perkataan rab'ah. Maksud tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Dalam sebahagian nuskhah wa laisa bil-tawil wala bil-qasir. Maka kalau ini maksudnya fahuwa atfu tafsir. Waw tadi waw maksudnya atfu tafsir. Wal muradu laisa bit-tawil ba'in bidalil ma taqaddam. Maksudnya Nabi tidak terlalu tinggi. Wa fi ba'd riwayat an Abi Hurairah kana rab'atan wa huwa ila tuli aqra. Ada riwayat yang lain. Nabi Nabi sederhana dan Nabi lebih hampir kepada tinggi. Qaulu hasanul jismi. Hasanal jismi. Terus qaulu hasanal jismi bin nasbi khabarun akhar li kana. Jadi dia khabar kana, khabar akhar li kana. Hasanal jismi. Kana Rasulullah rab'atan hasanal jismi. Antara yang lain bagi khabar kana yang lain. والحسن كما قاله بعضهم عبارة عن كل باهج مرغوب فيه حسا أو عقلا. Ini hasan ni sesuatu yang comel, yang diinginkan, yang marghubun fihi, yang diinginkan, yang gembira ataupun seronok jiwa kita yang untuk suka kepada benda tersebut. Hissan au aqla. Sama ada benda yang berbentuk hissi ataupun yang berbentuk aqli. Yang berbentuk kita nampak depan mata kita ataupun yang dalam otak kita. Akan. Wa huwa huna sadiqun bihi ma jami'an. Yang di sini kedua-dua sekali. Pada akal dan juga pada hissi. Wal jismu wal jasadu min al badani wal a'dha' wa bil jumlati fal muradu bi husni jismihi annahu mu'tadilul khalqi mutanasibul a'dha'. Jadi jisim maksud dia jasad dan badan. Jasad dan badan. Minal jasad ay minal badani wal a'dha', badan dan juga anggota tubuh Nabi. Jadi jumlahnya maksud bagi hasan al-jismi maksudnya apa dia? Mu'tadil al-qalqi mutanasibul a'dha'. Kejadian Rasulullah ni pada tubuh badan Nabi comel, segak, dan anggota badan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mutanasib. Maksud sesuai, terletak pada tempat dia. Maksudnya gitu. Terus قالوا وكان شعره إلى آخره جعل ذلك هنا وصفا لشعري وفيما تقدم وصفا لذي الشعر لبيان أن كل منهما يوصف بذلك. كان شعره أي جعل ذلك هنا وصفا للشعر maksudnya untuk rambut. وفيما تقدم وصفا لذي الشعر. Jadi yang sebelum ni kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laisa bit-tawil wala bil-qasir hasanal jismi, ini sifat kepada zi sya'ri. Zi sya'ri maksud yang pemilik rambut. Wa kana sya'ruhu, ni rambutnya pula. Tadi li zi sya'ri. Hadza li sy'r. Faham? Zi sya'ri maksud sahibu sy'r. Zi maksud dia apa dia? Maksudnya sahibu sy'r. Pemilik syair tadi. Dibayani anna kullam minhuma yusafu bidzalik. قوله ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون أو أسمر اللون إذا مشى يتكفى. ليس بجعد أي شديد الجعودة, rambut Nabi tidak terlalu keriting. ولا سبط أي شديد الثبوطة, terlalu lurus.
بل كان بين ذلك لما تقدم عن أنس أنه كان شعره بين شعرين لا رجل سبط ولا جعد قط أي بل كان وسطا وخير الأمور أوساطها. Ini bincang, kita dah syarahkan hadis itu sebelum ni. Qauluhu asmara al-laun atau asmarul laun. Kalau baca dengan nasab, khabarun likana al-ula. Jadi dia khabar kana. Atau bil raf'i kalau baca asmaru, khabar li mubtada'i mahzuf. Nah, khabar kepada mubtada' mahzuf. Yani huwa asmarul laun. Nah, wa fi misbah wa ghairihi al-launu sifatul jasad min al-bayadi was-sawadi wal-humrati wa ghairi dhalik. Wal jam'u alwan. Jadi laun tadi sifat kepada badan. Sama ada putih, hitam, merah ataupun sebagainya. Dan jamak bagi laun adalah alwan. Intaha. Wa hadhihi al-lafdhah a'ni asmar al-laun infarada biha Humaid an Anas. Imam Humaid meriwayatkan kepada Sayyidina Anas dengan lafaz asmar al-laun. Wa rawahu anhu ghairuhu min ar-ruwati bi lafzi azhar al-laun. Ada ulama lain yang meriwayatkan hadis ini dengan lafaz lain, bukan asmar, azhar. Nah, bercahaya maksudnya. Wa man ruwiya sifatuhu sallallahu alaihi wasallam ghairu Anasin, ataupun wa man rawa sifatahu sallallahu alaihi wasallam ghairu Anasin. Jadi ghairu jadi fa'il, sifatahu jadi maf'ul. Wa man rawa sifatahu sallallahu alaihi wasallam ghairu Anas faqad wasafahu bil bayadi duna as-sumrah. Wahum 15 sahabiyan qalahu al-hafidhul Iraqi. Jadi siapa yang meriwayatkan sifat Nabi selain daripada Sayyidina Anas, maka mereka mensifatkan Nabi dengan warna putih, duna sumrah. 15 orang sahabat meriwayatkan sedemikian. Wa hasiluhu tarjihu riwayatil bayadi bi kathratir ruwati wa mazidus wathaqah. Nah, jadi hasilnya apa dia? Hasil daripada kita sebut tadi hasil. Hasilnya adalah at-tafsil ba'dal ijmal. Nah, ini kita terjihkan riwayat putih kerana banyaknya rawi dan juga kerana kuatnya thiqah para perawi tersebut. Walihada qala Ibnu Jauzi, ini Ibnu Jauzi bukan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim Jauziyah. Ini Ibnu Jauzi. Sahibu Al-Wafa. Walihada qala Ibnu Jauzi hadha hadithu la yasihhu wa huwa mukhalifun lil ahadits kulliha. وقد تقدم الجمع بين الروايتين فراجعه فإنه مهم. Jadi hadis ni la yasih wa huwa mukhalifun lil ahadits kulliha. Dan hadis ni mukhalafah dengan yang lain, maksudnya yang riwayat asmar al-laun. Maka kata Imam Bajuri qad taqaddama al-jam'u baina riwayatain faraji'hu fa innahu muhim. Kita tengok balik, kita dah jamakkan di antara hadis dah. Yang kata tidak semurah, yang ada kata bayat saja, ada kata gini, kita dah gabung dah sebelum ni. Al-jam'u hadha muhim, kata Imam, ini penting untuk kamu lihat kerana tidak akan menyebabkan kita menafikan salah satu hadis yang ada. Itu maksudnya. Baik. Idza masya yatakaffa, ini kita akan sambung pada malam ini pada jam 8.30 malam insya-Allah. Kita balik berehat dulu. 8.30 malam nanti kita akan datang. Lepas isyak lah maksudnya. Maksud 8.30 di sini. Bukan 8.30 baru tolak pada rumah. 8.30 tu dah main dah maksudnya. Dah isyak ke apa? 8? 8.12. Jadi sembahyang isyak. Habis sembahyang isyak terus mai sini. Baik. 8.30 kita akan start. Idza masya yatakaffa.